Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Ni cerita PAS lah. Right? Cerita orang PAS. PAS takkan sokong kerajaan persekutuan, tegas naib presiden. Oh, marah. PAS menegaskan pendiriannya menolak sebarang usaha yang dibuat Perdana Menteri untuk mendapat sokongan pembangkang dan meningkatkan majoriti di Dewan Rakyat. Naib Presiden Idris Ahmad berkata PAS dan PN akan terus menjadi payung kepada orang Melayu di Malaysia. Terima kasih kerana mengiktiraf kualiti PAS. Namun PAS tidak akan bersama dengan kerajaan perpaduan yang retak menanti belah ini, katanya. Idris membagikan usaha Anwar untuk menarik sokongan pembangkang serta laporan berkenaan usaha pendamaian yang digerakkan Pertubuhan Islam Antarabangsa. Mungkin ramai yang bingung mengapa Anwar, meskipun dari sudut jumlahnya telah mencapai majoriti 2/3, namun pagi, petang, siang, malam bekerja keras untuk menarik sokongan bersama dalam kerajaan perpaduan, katanya. Pada Selasa lalu, FMT memetik sumber yang mendakwa Presiden PAS menolak usaha perdamaian dengan Anwar yang digerakkan Ikhwan Muslimin 2 bulan setelah Anwar menjadi Perdana Menteri. Menurut sumber itu, wakil pertubuhan itu datang ke Malaysia 2 kali mempertemukan Hadi dan Anwar tetapi tidak berjaya. Mengulas lanjut, Idris dan juga ahli Bukit Gantang mendakwa usaha menarik PAS antara pentadbiran Anwar tiada wow factor yang selalu menyusuli pelantikan Perdana Menteri baru. Apa tidaknya, semua agenda reformasi dan hentam kerajaan waktu menjadi pembangkang dilanggarnya. Mereka buat apa yang mereka hentam lunyai kerajaan sebelum ini, sekarang sudah terang lagi bersuluh, katanya. Baik, saya nak ulas bab ni. Memang pada peringkat awal dahulu ada wakil Ikhwan Muslimin. Siapa tak tahu Ikhwan Muslimin, dia adalah satu gerakan Islam yang datang berjumpa dengan Hadi Awang dan datang berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dua organisasi besar iaitu PAS di bawah Hadi dan juga ABIM di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dua-duanya adalah organisasi yang orang kata apa, at least sekurang-kurangnya bukan terpanah tetapi ada terpalit dengan fikrah daripada Ikhwan Muslimin. Okay, itu yang kita kena faham. So, wakil Ikhwan ada datang. Ini masa awal dulu, masa penubuhan kerajaan. 2 kali supaya didamaikan, supaya ada berlaku di mana kerajaan campuran. Ini bukan atas permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ulang. Ini bukan atas permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tahu peristiwa tersebut. Saya tahu dia berlaku. Dan saya tahu kat mana peristiwa itu berlaku. Pertemuan itu memang ada. Kita tak menafikan. Tetapi itu bukan atas permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bila naib Presiden PAS ini konon-kononnya kata bahawa PAS tak akan sokong kerajaan persekutuan, orang Ikhwan datang jumpa dengan Hadi, minta ada pertemuan. Bukan pertemuan itu Anwar suruh Ikhwan datang jumpa Hadi, tak. Pertemuan itu memang Ikhwan yang pergi jumpa kedua-duanya dan minta supaya mereka bergabung menjadi sebuah kerajaan. Tetapi Hadi menolak. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata saya tidak ada apa-apa masalah. Tetapi Hadi Awang yang menolak pada peringkat awal. Ini sebelum ada cerita nak apa orang kata bentuk kerajaan YDPA semua ni, belum ada. Tetapi dah menang dah pada waktu itu, PAS pun menang. PAS sendiri yang tolak. So sebenarnya tak ada. Dan bila dia kata seolah-olah cerita dia tadi, seolah-olah cerita naib presiden tadi, Anwar yang terhegeh-hegeh nak cari kami. Anwar yang nak cari kami ni. Nampaknya sebab apa? Mereka retak menunggu belah. Tuan-tuan, dia cerita kita retak menunggu belah, tetapi 5 orang-orang dia lompat kat kita. Siapa yang retak menunggu belah? So, siapa yang kena kencing ni, tuan-tuan? Siapa yang cakap cukup jumlah, tetapi 5 ahli parlimen mereka menyatakan sokongan kepada PMX. Siapa yang retak menunggu belah? Dia umpama sekarang ini, orang dok tuduh kita kata macam-macam. Rumah kau nak roboh. Tapi sekali tengok rumah dia yang sengit sebelah. So, siapa yang letak menunggu belah sekarang ini? Namun, saya dah nyatakan benda ni awal dahulu. Bahawa ada ahli parlimen PAS yang telah berjumpa dengan wakil UMNO untuk menyatakan sokongan. Sehingga, tuan-tuan, baru-baru ini PAS sendiri mengatakan, ingat bai'ah kita. Bai'ah apa, tuan-tuan? Siapa yang pergi meninggalkan Parti Perjuangan PAS, maka dia telah menceraikan isterinya. Itulah ekstremisme dalam agama. Sanggup menggadaikan isteri sendiri. Apa kena mengena bini dia orang? Sanggup gadai bini sendiri demi politik, tuan-tuan.
Orang macam ni yang tuan-tuan nak angkat jadi pemimpin. Gadai bini sendiri, gadai. Seolah bini dia orang ni tak ada nilai. Isteri mereka ni tak ada nilai, tuan-tuan. Gadai demi politik. Kalau sokong, jatuh talak, cerai. Tapi saya boleh bagi satu petua lah pada orang PAS yang mana dah angkat sumpah. Boleh pergi ke Perlis, Perlis tidak mengiktiraf talak tersebut. Kan? Perlis tidak mengiktiraf talak tersebut. Kan? Cerai, talak, taklik. Perlis tidak iktiraf cerai disebabkan oleh politik, itu Perlis tak iktiraf. So, ada cara. Jadi saya nasihatkan kepada yang melompat tu, boleh. Tak cerai, tak jatuh cerai. Tak jatuh talak, jangan risau. Sebab apa? Sebab objektif mereka nak jatuh talak itu bukan sebab kerana kebatilan. Tapi saya nak bagi tahu, saya dah ceritakan sebelum ini. Pertemuan asal dia sebenarnya di antara pemimpin Bersatu dan juga pemimpin PAS, bukan pemimpin, ahli parlimen PAS yang berjumpa dengan wakil UMNO untuk menyatakan sokongan kepada kerajaan. Cuma mereka tak boleh lompat, tetapi mereka boleh menyatakan sokongan. Bersatu tak ada isu. Dia tak sign apa-apa dokumen, dia tak mengatakan apa-apa, dia cuma kata kami sokong. Nak pecat, tak ada masalah. Tetapi PAS sekarang ini beberapa ahli mereka, sekurang-kurangnya seorang yang saya tahu by name, tak berani dia, saya tahu by name tapi tak berani kerana ada sumpah laknat tersebut. Bukan sumpah, tapi apa orang kata, cerai. Akan jatuh talak jatuh kalau sekiranya dia menyatakan sokongan kepada selain daripada PAS. Ini permainan geng-geng PAS ni, tuan-tuan. Bukan calang-calang. Bini ditawarkan je. Ui, teruk. Sekurang-kurangnya kami ni letak 10 juta. Kan? Sekurang-kurangnya kami letak 10 juta. Kita tak main peribadi-peribadi ni. Kita tak nak letak hal peribadi itu sebagai taruhan kita dalam politik. Itu bukan permainan kita. Baik. Habis.